Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Akak nak tanya korang semua ni sihat ke tak? Macam mana Ramadan pada kali ni? InsyaAllah kita akan diberi kekuatan untuk berpuasa dalam keadaan sihat. Akak doakan agar kita semua boleh sahut cabaran untuk terus berpuasa sampai habis. Hari ni akak nak kongsikan dua kisah seram mengenai balan-balan tau. Kalau korang nak dengar sambil-sambil kan berpuasa ni, jom bersama akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey korang, sebelum akak meneruskan story pada kali ni, akak nak maklumkan kepada korang semua, ada someone ni dia DM pada akak untuk minta akak ceritakan kisah balan-balan di Kota Belud, Sabah. So bila akak fikir balik semula, akak kata bolehlah, insyaAllah akak cuba sampaikan. So hari ni akak akan kongsikan kisah balan-balan di Kota Belud. Kisah-kisah ni ditulis oleh Iskandar Zulfakar. Macam itulah. Kita bersama Iskandar dalam edisi Borneo sebenarnya. Hari ni Iskandar nak kongsikan cerita tentang sebuah daerah yang terletak di negeri Sabah. Oleh kerana Iskandar ada tonton satu video yang pernah viral di media sosial berkaitan penambakan balang-balang. Jadi malam ni dia nak kupaskan tentang hantu yang dipanggil balang-balang ni. Kalau di Sabah, hantu jenis ni juga dipanggil sebagai B Kuasa 2. So akak lebih selesa dengan panggilan ni korang. Akak sebut sebagai B Kuasa 2. B Kuasa 2 ni merupakan hantu yang terkenal di negeri Sabah. Kalau di Semenanjung, B Kuasa 2 ni dikenali sebagai hantu penanggal. Cuma di Sabah, orang tak panggil penanggal tetapi panggil sebagai balan-balan. Fizikalnya tetap sama seperti penanggal. Kepala manusia yang berterbangan di udara bersama dengan usus dan urat perut yang berjuntai, dan sama juga makanan kegemaran B Kuasa 2 ni adalah janin bayi. Namun ada perbezaan sedikit antara B Kuasa 2 dengan penanggal tau. Kalau penanggal ni cuma makan janin bayi sahaja, tapi B Kuasa 2 ni dia punya perangai lebih musibat. Selain daripada makan janin bayi, dia turut suka mencuri mayat dan menggantikan mayat tersebut dengan batang pisang. Hal ni kerana dia nak makan darah mayat yang dicurinya tu. Kalau penanggal setakat makan janin bayi, B Kuasa 2 pula ada menu tambahan iaitu darah mayat. Oleh sebab itulah, kalau zaman dulu-dulu lah kan, tak pastilah sama ada zaman sekarang masih diamalkan ataupun tidak. Kalau ada kematian di Sabah, mereka akan letakkan paku 5 nipis dan juga buluh yang menjadi ketakutan kepada B Kuasa 2 ni. Dari mana asalnya B Kuasa 2 ni? Sama juga seperti penanggal. Asal dia daripada manusia yang mengamalkan ilmu hitam lalu menjadi B Kuasa 2. Kak tegaskan kat sini, jangan amalkan perkara-perkara yang syirik khurafat. Cuma B Kuasa 2 ni dia lagi advance daripada penanggal, sebab kalau penanggal ni dia selalunya perempuan je kan. Tapi kalau B Kuasa 2 ni lelaki pun boleh juga tuntut, boleh juga jadi. Dekat sini dapatlah kita tengok B Kuasa 2 ni lebih mengamalkan gender equality. Macam itulah. Cerita B Kuasa 2 ni popular tau di sebuah daerah di negeri Sabah, iaitu di Kota Belud. Ada satu kisah yang berlaku di sebatang jalan di Kota Belud ni. Dekat sini yang mendengar, ada tak orang Kota Belud yang sedang menonton ke mendengar ke? Kalau ada, korang mesti pernah dengar kisah ni kan? Walau apapun, Iskandar tak pasti sama ada kisah ni benar atau tidak, sebab dia pun baca dari internet.
Jalan Kota Belud ni sebenarnya agak hutan. Kiri dan kanan jalan hanyalah hutan semata-mata. Kiranya memang kawasan hutan lah, pendek kata kan. Jalan raya dekat Kota Belud tu memang suram dan memang agak menyeramkan. Pada suatu malam, ada sebuah keluarga ni, dia menaiki kereta untuk melalui jalan tersebut. Kebetulan pula time tu si isteri ni sedang sarat mengandung. Dalam perjalanan mereka tu, tiba-tiba si isteri ni dia rasa macam nak tersyishi. Bahasa mudah dia terkencing kan. Panik jugalah suami dia ni pada masa tu. Nak kencing kat mana? Kawasan tu kan semuanya hutan. Dek kerana dah tak tahan, si suami pun dia berhentikan juga kereta dekat satu kawasan tau. Dekat tepi bahu jalan macam tu lah kan. Sebab dia kesiankan isteri dia mengandung, kalau tahan kencing lagi bahaya tau korang. Isteri tu pun dia buat keputusan nak masuk ke dalam hutan rimba tu. Lepas tu dia nak selesaikan hajat dia yang memang dia dah tak tahan dekat situ. Jadi dah tak tunggu lama, masa tu suami dia dah stop kereta kan. Isteri dia dah tak tunggu lama, dah pergi cepat-cepat masuk tuju ke dalam hutan tu. Lepas tu dia nak tersyishi lah. Semasa dia sedang melepaskan hajat dia pada waktu tu, si isteri dia rasa pelik. Kenapa ada benda terbang? Apa benda yang duk terbang? Macam tu lah. Si isteri rasakan seperti ada sesuatu tau yang berterbangan dekat sekeliling dia, sedang memerhatikan dia. Cepat-cepatlah dia sudahkan hajat dia dekat situ sebab dia rasa risau dengan apa yang dia nampak. Dia segerakanlah langkah kaki dia untuk kembali semula ke kereta. Bila dia sampai dekat kereta, korang barulah diperasan tau. Dia tengok banyak sangat darah dekat kaki dia serta dekat kain yang dipakai pada masa tu. Dalam masa yang sama, dia rasakan dekat perut dia tu dah kempis. Baby yang dia kandung tu dah hilang, dah tak ada. Cepat tau. Cepat sekelip mata dan agak pelik lah sebab Kak bagi posisi perempuan tengah kencing kan, korang boleh imagine kan macam mana kedudukan orang kencing. Maybe lah masa tu lah si B kuasa 2 tu menjalankan tugas tau. Lepas tu si suami pada masa tu juga tergamam tau. Sebab bila dia tengok wife dia tu dah macam terkejut, dah macam mencari-cari tau baby dia apa semua kan. Sedih lah kan. So si suami dalam keadaan macam tu, dia ada nampak juga tau B kuasa 2 tu tengah berterbangan sambil mengilai. Korang bayangkan lah, dah dia ambil baby kawan tu, dia boleh mengilai dekat kawan tu pula. Hilaian tu memang menyeramkan mereka. Keadaan macam tu mereka tak ada pilihan. Suami ni kena start enjin kereta tu, kena tinggalkan tempat tu. Jadi memang jelas lah sesuatu yang dimaksudkan tu memang mereka tu nampak. Itulah perbuatan daripada B kuasa 2. Itu story yang pertama. Ada satu lagi story tau dekat Kota Belud juga, tapi kali ni tentang orang yang menjadi B kuasa 2. Kalau tadi mangsa kepada B kuasa 2, tapi kali ni bukan, sebaliknya. Satu ketika dahulu dekat perkampungan di Kota Belud tu terdapat seorang pendatang asing tanpa izin, Pati, yang merupakan seorang lelaki tua tinggal di kampung tersebut tau. Lelaki tu dia tinggal dekat dalam hutan, jauh daripada orang-orang kampung, agak terpinggir dan sebagainya kan. So apa yang peliknya kepada lelaki tu sentiasa pakai selendang yang menutupi tau bahagian leher dia. Tapi orang kampung ni dia buat tak kisahlah kan, sebab tak jadi apa-apa lagi pada awalnya kan. So kalau kita nak salahkan orang yang pakai selendang ni, tak boleh lah kan. Mungkin dia cuba tutup parut dia ke, luka dia ke, kita tak sure. So mereka membiarkan kepada lelaki tu berada di kampung tu. Beberapa bulan selepas tu, kejadian serangan B kuasa 2 ni berlaku dekat kampung tu. Wanita hamil lah yang sering menjadi mangsa tau. Selain tu juga, mayat yang baru je meninggal turut hilang dan digantikan dengan batang pisang. Orang kampung pun mulalah mengesyaki bahawa pakcik tua Pati itulah yang punya angkara. Sebab kelakuan pakcik tu memang pelik, memang mencurigakan kepada orang kampung. Ditambah pula dia tinggal, rumah dia tu memang jauh daripada orang kampung.
pergerakan dia tu hanya bila sekali-sekali dia masuk ke kampung tu, maksudnya dia pergi cari something ke makanan ke apa semua kat kampung, baru dia orang perasan. Kalau tak, dia memang menyendiri tau dekat rumah dia. So sampailah satu malam tu terjadi satu kemalangan maut berlaku melibatkan seorang pemuda. Pemuda ni dia meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Meninggal di tempat kejadian. Darah tak henti-henti mengalir tau daripada jenazah pemuda tu. Pemuda tu dia pemuda Islam. Keluarga pemuda tu bersegera menguruskan jenazah tu sebab dirisaukan, dia takut si musibat B kuasa 2 ni buat kerja. Tapi kan ketika jenazah tu sedang dimandikan, orang kampung perasan tau ada kelibat. Orang tua tu sedang mengendap dari arah luar rumah. Orang kampung masa tu dia fikirlah kan, mungkin jugalah orang tua tu joint venture untuk mandikan jenazah. Dan orang kampung fikir pakcik tua tu dia mungkin tak tahan dengan bau darah, so that's why dia hanya memandang daripada luar. Fikir mereka macam tu lah. Jadi orang kampung ni dia perasan lah mata pakcik pada masa tu dalam memandang tu dia ternampak tau. Mata pakcik tu jadi merah menyala. Takkan manusia biasa takkan jadi merah menyala lah. Maksudnya pakcik tu memang dia dah rasa macam darah. So mata dia dah dah jadi merah. Memang kantoi lah korang bahawasanya pakcik tu memang ada something wrong. Dek kerana rasa pelik dan curiga, maka time tu jugalah seluruh orang kampung tu dia tinggalkan jenazah tu. Maksudnya bukanlah semua tinggalkan kan. Adalah beberapa orang pergi kejar pakcik tu. Pakcik tu berjaya larikan diri tau. Tapi kalau dipikir logik, kenapalah pakcik tu nak larikan diri kalau dia tak bersalah kan? Ni mesti dia buat salah. Tapi untuk keselamatan kampung, orang kampung perlu juga buat tindakan yang boleh menghalau pakcik tu. Sebab dia tak boleh nak tangkap, dia kena juga halau pakcik tu kan. Macam tu lah. Jadi rumah pakcik tu dibakar oleh penduduk kampung dekat situ. Masa tu jenazah tu selamat dikebumikan, dimandikan, dikafankan semua dengan sempurna dan minta maaf korang, dengan sempurna dan dengan baik, alhamdulillah. Selepas ketiadaan pakcik tu barulah keadaan kampung kembali aman. Macam itulah perkongsian dari Iskandar. Akak tambah lagi satu story mengenai B kuasa 2. Pengalaman seram ni dilalui oleh Iza, bukan nama sebenar. Maknanya ni dah tak masuk daripada story siapa tadi, Iskandar. Maknanya ni bukan lagi daripada story Iskandar tau. Iza ni dia ada story yang dialami berkenaan dengan B kuasa 2 tu. Iza berasal dari Sabah dan tinggal di daerah Telipuk. Kalau akak salah sebut, akak minta maaf. Kisah seram yang dia ingin ceritakan ni terjadi 6 tahun yang lalu, iaitu dari tulisan ni dikongsikan pada tahun 2018. Iza memang dari kecil lagi boleh nampak tahu benda-benda halus. Dia boleh rasa dengan kehadiran benda-benda halus ni. Banyak pengalaman dia diganggu oleh benda-benda mistik ni. Kalau nak cerita semua, memang boleh buat buku novel. So cerita ni bermula bila Iza ni, dia dan keluarga dia berpindah ke rumah baru. Sekarang dia dah tak stay dekat rumah dia tadi. Dia tinggal sekarang di salah satu taman perumahan di Telipuk. Rumah baru mereka tu okey je. Tapi kalau duduk di luar rumah time malam, memang rasa seram. Tengok langit kadang-kadang nampak benda lain, kata dia. Pernah juga nampak kain buruk yang masih bertanah tu terbang dekat langit. Macam tu. Nak kata kuat angin masa tu sampai kain orang lain terbang dekat langit, pelik juga. Tapi dia positifkan diri dia juga masa tu. Okey, Iza dia memang selalu tidur awal. Sebab kalau tidur lambat, nanti dia kena kacau dengan makhluk syaitan. Macam itulah. Rumah dia tu 2 tingkat tau. Family dia tak akan biar rumah mereka tu completely gelap. Iza dia tak ada bilik sendiri time tu. Sebab kalau tidur sendiri, dia mesti kena ganggu. Sekarang ni dah kurang lah gangguan untuk diri dia. So dia tidur dengan kakak dia pada masa tu. Sekarang ni kakak dia dah kahwin lah. Pada satu malam,
Izzah dia rasa ngantuk sangat-sangat. Dia plan lah nak tidur lambat sebenarnya. Tapi dia tertidur juga awal juga, dek, kerana dah plan tidur lambat tu kan. So dia tak dapat nak tidur lena tau. Kucing Izzah pada masa tu dia tidur dekat dengan kaki Izzah. Tiba-tiba dalam tidur-tidur ayam tu lah kan, tak lena tu, dia dengar bunyi bising. Suara seorang perempuan macam terkumat kamit cakap sesuatu. Sangat kuat korang. Dari bawah rumah dia kan 2 tingkat, di bawah tu sampailah kat tempat bilik tidur dia, terkumat kamit lah perempuan tu. Macam lalat kan. Izzah pun dia buka lah mata dia sikit je. Dia nampak ada something lah bulat yang terbang. Masa tu muka something tu memang buruk. Gigi dia bertaring tau, keluar daripada mulut something tu. Rambut dia panjang, serabai, lebih kurang macam Kak Limah. Macam tu lah. Tapi kan rambut Kak Limah lagi teruk lah kot. Macam tu lah. Fikiran Izzah ni dia separuh sedar. Jadi otak dia masih tak dapat nak memproses apa yang dia nampak sebenarnya. Mulut benda tu, benda yang terbang tu masih lagi terkumat kamit cakapkan sesuatu. Lepas tu Izzah dia rasa tiba-tiba je ada benda tajam tau, cucuk pada kulit dia. Dia pun buka lah mata dia semula sikit lagi. Izzah masa tu dia mamai-mamai lagi kan, nak ke tak nak dia fokus lah pada benda tu. Tapi dia tetap nampak benda yang terbang tu. Dan kali ni benda terbang tu gigit-gigit kaki dia tau. Jadinya Izzah ni bukan rasa sakit, tapi dia rasa bingung, pelik. Kenapalah dia gigit kaki Izzah ni? Disebabkan terlampau juga mengantuk, makanya Izzah dia sambung tidur. Dia rasa lantaklah engkau, janji kau tak cederakan aku, lantak kau, macam tu. Disangkakan nyamuk ke apa tak tahulah kan. Lepas tu kan dia dah cuba tidur balik semula. Dia rasa lagi benda tajam tu duk cucuk kulit dia, tapi tak tembus-tembus juga kulit Izzah tu. Izzah pun dia terus bangun kali ni dengan otak yang dia separuh sedar tu. Disangkakan kucing yang lena dekat dia tu tadi yang gigit kaki dia. Sebab selalunya si Miau tu lah yang suka sangat kacau dia, suka bergurau dengan dia gigit kaki dia masa dia tengah tidur kan. Izzah pun dia cubalah duduk tengok posisi kucing dia yang tengah tidur tu. Kucing tu tidur membelakangkan kaki Izzah. Masa tu kucing tu tidur memang dalam keadaan yang memang sangat lena. Tak ada pun menunjuk bahawa kucing tu terbangun ke. Tak mungkin lah dia. Tak mungkin lah kucingnya tu mahu berlakon pura-pura tidur pula kan. Izzah dia rasa agak cuak. Dah mula rasa cemas tau. Terus otak dia ni proses apa yang berlaku. Ayat kawan dia tu mula ternyang-nyang tau dekat telinga dia. Dengar cakap lah orang katakan B02 takut kucing. Bilang mama dia pula, kalau dia nampak kucing, dia mau kira bulu kucing tu satu-satu. Takut apanya? Itu bilang mama dia lah. Tapi Izzah dia berbisik sendirian. Nampak kan depan saya? Kucing saya ada lagi tu. Lagi dia gigit saya. Kira bulu kucing konon. Tengok kucing saya pun tidak. Macam tu lah bisik hati Izzah pada masa tu, sambil dia rasa macam nak tersenyum pun ada juga kan. Yalah, dikatanya dia akan kiranya bulu kucing tu. Tapi enggak juga bila kira bulu kucing tu. Lagi dia tidak takut sama kucing tu. Macam tu lah. Tiba-tiba masa Izzah tu tunduk kepala dia kan, dia nak tengok kaki dia yang gigit tu. Ada satu kepala tu pelan-pelan tu muncul pandangan tu dari sisi dia. Sim ni dia memang tak pernah tengok dalam TV. Ada hantu tu, dia pelan-pelan tau muncul dekat depan TV tu. Akak sudah tersabar minta maaf dengan orang. Izzah tu apa lagi, terus capek kain. Lepas tu dia mau pukul sama kepala tu, terbang tu. Terus sebab geram kan, kena kacau. Masa tidur lagi dia takut kan. Lepas tu dia pun lari. Lepas tu dia tu bukannya Izzah tau, tapi kepala tu lari terus menyorot tau dalam lipatan kain tau. Dia masuk pula dalam bakul kain. Lepas tu Izzah tu pergilah tumpahkan bakul kain tu. Dia mau tengok dalam bakul kain tu, takut ada lah kepala tu dalam tu kan. Dalam pakaian tu. Stop lah kau. Diam. Macam tu. Lama juga tau Izzah tu dia buat macam tu. Dia pun cari kepala tu dalam longgokan pakaian tu, tapi dah tiada. Dia dah hilang. Izzah dia terus pasang lampu
Lama jugalah Izzah tu terduduk sebab ketakutan. Kakak dia pula masih tidur lena. Selepas berdoa, Izzah pun disambung tidur pada malam tu tanpa offkan lampu tu. Selepas beberapa hari, kakak sulung dia, bukan kakak yang tadi tahu yang tidur sama dengan dia, tapi kakak sulung ni yang lain lah. Dia ada nampak ada tu kepala tu tembus keluar daripada pintu bilik Izzah dan pintu bilik kakak dia yang bongsu. Macam tu lah. Jadi kepala tu boleh menembusi kepada dinding rumah tau. Bertahun-tahun jugalah. Tapi Izzah ni dia masih ingat peristiwa tu. Dia tetap juga rasa bingung. Apalah tujuan kepala tu gigit? Kenapalah dia gigit? Dia gigit usaha juga, tapi tak tembus-tembus juga kulit dia. 2 tahun lalu masa dia dekat kafe kampung EUMS. Dia student UMS. Jadi dia ada nasihatkan supaya student UMS jangan panik tau. Izzah ni dia rasa perasaan yang kuat ada orang tengok dia. Bila Izzah tengok ke arah tu, dia nampak lagi kepala terbang. Kali ni wajah kepala tu putih, cantik. Bukan yang macam dia tengok sebelum ni. Bukan. Tapi kali ni lain. Dia nampak Izzah lepas tu kepala tu terus terbang. Dia tak ada ganggu-ganggu Izzah sebagai semua, memang tak ada. Izzah lagilah dia rasa bingung tau. Kenapalah golongan ni tertarik betul dengan dia. Tapi semasa 2 peristiwa tu berlaku, dia tak datang bulan pun korang. Itulah. Kenapa ya? Masa tu lah dia tak datang bulan. Baru-baru ni Izzah ada bertanya lah dengan seseorang melalui Facebook tentang perkara ni. Sebab dia banyak tahu pasal benda ni. Alangkah terkejutnya dia bila dia tahu daripada orang tu suruh Izzah tu pergi berubat. Dia kata mungkin itu bil kuasa 2 tu mau minta tolong macam tu. Diorang nak Izzah ganti tempat diorang macam tu lah. Dia takut Izzah dia dah terjangkit sebab terkena gigit. Dah dia fikir kakak pergi pelik juga, kenapa nak jangkit kerana gigit. Kakak pun tak sure lah korang. Tapi macam tu lah. Jadinya tapi orang kata selama Izzah diganggu tu Izzah mesti stay okay je pun. Dia tulis macam tu. Lepas tu Izzah dia terfikir kan, mungkin kalau malam tu dia berjaya gigit tembus kulit Izzah ke, mungkinlah Izzah ni akan jadi macam dia. Dia pula hidup normal. Patutlah berusaha sungguh nak gigit Izzah kan. Syukurlah Izzah dilindungi oleh Tuhan. Nasihat pada Izzah agar berhati-hatilah. Ada jugalah orang yang tidak bertanggungjawab, yang cuba mau ganti tempat orang dengan kita. Sudahlah perbuatannya tu tidak baik sama sekali. Tak haruslah dia buat kesalahan tu, tapi mau letakkan tu kesalahan kepada orang lain. Enggak boleh macam tu kan. Jadi kita ni memang tidak dibolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang syirik khurafat macam tu. So, sekian saja untuk story daripada Izzah. Sekian saja 2 kisah seram yang akak ceritakan pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok jangan sesekali ikut. Perkara syirik dan khurafat tinggalkan jauh-jauh. Tak perlu kita fikirkan ataupun kita amalkan. Jadi korang, salam Ramadan daripada akak kepada korang semua. Terima kasih kerana menonton sehingga hujung story akak. Bye. Assalamualaikum. Bye.